Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pertama sekali mari kita rafa'kan kesyukuran, rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, Allah benarkan kita duduk dalam satu majlis ilmu, menyambung daripada bacaan kitab Musalli, Munyatul Musalli, yang mana insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi. Kita berhenti pada mana ya? Oh, kalau yang Rumi itu muka surat 9 kan? Qala al-ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Fa fiha yahsulu lahul khalwatu ma'ahu wal infiradu bihi wal mujalasatu lahu wal inqita'u ilaihi wa fiha turfa'u an qulubihimul hujubu wal astaru wa tujla fiha haqa'iqul asrar wa tashruqu fiha al anwar wa fiha takunul munajatu wal musafatu wa hiya silatun bainal 'abdi wa baina rabbih 'azza wa jalla. Maksudnya, maka padanya hasillah khalwat. Ni kita panggil khalwat tu kan. Orang tu berkhalwat. Dia ditangkap kerana berkhalwat. Maksud khalwat tu bersedudukan kan. Berdua-duaan. Tapi diguna istilah yang sama juga, yang mana istilah berkedudukan ataupun berdua-duaan tu tanpa orang lain ada. Istilah asalnya daripada kata Arab lah, khalwah, iaitu maksudnya bersunyi-sunyian berdua-dua, tak ada terbabit dengan orang lain. Jadi orang Melayu ambil jadikan bahasa Melayu khalwat dengan maksud jika ada lelaki perempuan kena tangkap khalwat tu lah, tangkap basah tu. Maksud khalwatnya berdua-duaan lah, bersunyi-sunyi berdua je. Jadi maka hasillah khalwah ia sertanya, nya n tu huruf besar kalau yang Rumi kan. Kalau tengok yang Rumi tu n tu huruf besar. Maksudnya nya tu nya apa tu? Allah lah tu. Okay? Dan dapat asing ia dengan dia, dan dapat kedudukan baginya. Semua maksud yang sama khalwah. Dan memutuskan dirinya kepadanya, dan dapat padanya itu mengangkatkan daripada hati mereka itu akan dinding dan tabir antaranya. Maksudnya tak ada rahsia dah. Dan antara Tuhannya, antara dia dan antara Tuhannya, dan nyatakan padanya itu segala haqa'iq dan asrar. Haqa'iq ni berasal daripada hak tu mufrad dia. Kalau hak kita panggil haqa'iq, tapi bahasa Melayu dia panggil hak. Haqa'iq maksudnya hak dan asrar. Asrar ni daripada sir. Sir ni ada dua makna. Satu, sir ni maksud perlahan, macam baca sir kan. Satu lagi maksud sir adalah rahsia. Jadi asrar ni jamak daripada sir, rahsia. Jadi dengan maksud rahsia-rahsia. Dan maka nyatalah padanya segala haqa'iq dan asrar. Dia dapat rasa segala rahsia-rahsia. Ini semua istilah-istilah tasawuf ni. Dan teranglah padanya cemerlang segala cahayanya, dan adalah padanya munajat hamba dengan Tuhannya, dan jernih hatinya dan sirnya.
Sir ni rahsianya. Dan ialah perhubungan antara hamba dan Tuhannya. Ini dia akan bahas kat bawah ni nanti. Yang mana kita sembahyang, kita menghadap Allah. Istilahnya menghadap Allah memang tak ada jihah, tak ada arah. Kita tahu Allah maujud bila makan. Memang tak ada arah. Malah arah itu pun tidak layak. Kita nak kata Allah duduk kat mana ataupun arah mana. Perkataan tu pun dah tak layak. Perkataan yang kita sebut tu pun dah tak layak. Sebab arah tu pun adalah makhluk Allah. Macam mana Allah mencipta satu makhluk, kemudian dia ambil manfaat daripada makhluk tu. Subhanallah, maha suci Allah daripada perkara yang tadi. Jadi maksud menghadap Allah tu, kerana tu kita baca apa tu? Wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya. Aku hadapkan wajah aku. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi maksudnya menghadap, ataupun bahasa lain tawajuh, ataupun bahasa lain memusatkan seluruh perhatian kepada Allah. Bahasa lebih mudah lagi, memusatkan segala sepenuh perhatian, fokus kepada sembahyang tu. Dia sikit-sikit, dia tak boleh masuk banyak terus. Kalau kata memusatkan dan memberi seluruh perhatian kepada Allah, macam mana? Sebab dia tengok martabat juga, dia tengok makam. Jadi untuk kita paling bawah orang awam sekali, memusatkan dan memberi sepenuh perhatian dan fokus kepada sembahyang tu. Sebab tu wajah tu aku hadapkan. Tu maksud dia. Okey, dia banyak martabat. Ada banyak martabat. Jadi maksudnya hakikat seseorang hamba yang bersembahyang tu, dia berkhalwat, bersedudukan, bermunajat, berbisik-bisik dengan pencipta. Malah kalau kita tengok, ada hadis-hadis yang menceritakan tentang perbualan di antara Allah dan makhluknya tengah sembahyang ketika ada dua perkara. Ketika membaca Fatihah dan ketika membaca tahiyat. Antaranya yang saya sempat salin ni, qala Allah Ta'ala, qasamtuhu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini li 'abdi ma sa'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam satu hadis qudsi. Hadis qudsi ni hadis yang dimulai dengan Allah berfirman. Yang Allah berfirman ni maksudnya Quran, kalamullah, tapi dia hadis, dia bukan Quran. Dia martabat dia tu agak tinggi lah. Dia bukan hadis kalam Nabi, perkataan Nabi. Yang ni perkataan Allah, kalamullah, yang Nabi kata Allah berfirman, yang mana bila Nabi kata sekian, yang ianya tak ada dalam Quran. Dia panggil hadis qudsi. Qudsi ni hadis suci lah, hadis kudus, hadis qudsi, iaitu hadis yang Nabi menceritakan bahawasanya Allah berkata, Allah berfirman. Sepatutnya Allah berfirman dalam Quran lah, tapi tak ada dalam Quran. Dia panggil hadis qudsi. Jadi Allah berfirman dalam satu hadis qudsi, as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membahagikan Fatihah ketika hamba aku duduk solat ni terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama untuk aku, dan yang kedua untuk hamba-Ku. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin, apabila seorang hamba aku membaca ketika sembahyang dia alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah Ta'ala, hamidani 'abdi, hamba-Ku telah memujiku. Allah jawab. Kerana tu kita sunat untuk tidak menyambung bacaan tu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Tuntutan martabat Fatihah yang paling tinggi adalah baca setiap wakaf dia. Setiap wakaf, maknanya berhenti 7 kali. Bismillah berhenti, alhamdulillah berhenti, as-siratal ladzina sampai waladdallin, cukup 7 kali berhenti. Itu paling martabat paling tinggi dalam baca Fatihah lah. Yang kedua, kalau nak sambung juga, dia kena sambung ikut keadaannya. Kata fa idza qala al-'abdu alhamdulillahirabbil alamin qala Allah Ta'ala hamidani 'abdi. Bila hamba tu baca Fatihah ketika solat, maka Allah menjawab hamba-Ku telah memujiku. Ialah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Jadi Allah menjawab hamba-Ku telah memujiku. Kita dapat faham alhamdulillahirabbil alamin adalah pujian. Yang ini juga pesanan lah, pesanan khidmat masyarakat. Pesanan macam mana? Kadang-kadang kita baca doa tak ada masalah. Imam baca doa kadang-kadang alhamdulillahirabbil alamin. Okey.
kita pakat-pakat tadah. Kita disunatkan amin. Amin maksudnya makbulkanlah kan? Amin maksudnya ya Allah makbulkanlah, 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 sebab tu amin. Cuma untuk kita amin tu biar tunggu doa dululah. Sebab ketika doa kita disunatkan untuk dipanggil hamdalah, memuji Allah. Alhamdulillah rabbil alamin itu memuji Allah. Itu bukan doa. Lepas tu diakhiri dengan selawat. Jadi ketika permulaan doa kita disunatkan untuk hamdalah. Alhamdulillah innal hamdalillah. Tak kisahlah janji hamdalah, ha mim dal. Dan biasanya kita akan baca alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin bermaksud segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Amin. Ya Allah makbulkanlah. Makbulkan apa? Kadang-kadang kita main bantai aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Tak apa dah, dekat situ dah doa dah. Tapi ketika alhamdulillah rabbil alamin tu bukan doa. Itu puji. Bila puji kita berkata ya Allah engkau makbulkanlah. Makbulkan apa? Ya, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Imam baca, kita pun ya Allah kau makbulkanlah. Makbulkan apa? Biar Allah tu jadi Tuhan sekalian alam. Memang tak payah amin pun dia memang Tuhan sekalian alam dah. Jadi kita amin apa benda? Tak adalah salah sampai berdosa ke, berdosa besar neraka, tak adalah macam tu. Cuma macam kelakar macam tu je lah, macam kelakar sikit lah. Jadi tunggulah dulu, jangan amin lagi, sebab tu puji. Jadi alhamdulillah rabbil alamin kita juga disunatkan untuk alhamdulillah rabbil alamin juga, slow-slow ataupun diam aja. Okey, kemudian wassalatu wassalam, selawat dan salam ke atas Nabi. Waktu selawat tu, bila selawat dan salam, salam tu maksud sejahtera. Sejahtera ke atas Nabi. Doa lah tu. Barulah amin, amin, amin. Ataupun yang ada Allahumma Rabbana Rabbana tu amin lah semua tu. Tu dah memang clear lah. Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin, janganlah amin. Jadi macam kelakar je, tak ada salah kan pun. Benda ke pun kecil je. Jadi macam kelakar je dengan Tuhan sekalian alam, segala puji bagi Allah. Amin. Tuhan sekalian alam. Amin. Anak nak kebul kenapa tak tahulah. Tu je lah. Okey, hamidani abdi. Allah kata hamba aku telah memuji aku. Bukan Allah kata hamba aku telah berdoa pada aku, tidak. Hamba aku telah memuji aku. Bila puji, apa nak makbulkannya? Okey. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, bila hamba aku baca seterusnya ar-rahmanir rahim, qala Allah Taala athna alayya abdi. Hamba aku telah mengagungkan aku. Dalam bahasa Melayu sama je, hamidani athna pun memuji. Tapi kita tukarlah sikit. Hamba aku telah mengagungkan aku. Bila Ar-Rahmanir Rahim kan kita puji Allah lah tu. Mengagungkan Allah. Masih lagi bukan doa. Kalau kita amin Ar-Rahmanir Rahim, nak amin apa? Itu masih lagi pujian. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi. Apabila hamba aku baca Fatihah tadi sampai ke maliki yaumiddin, maksudnya Tuhan yang memiliki hari pembalasan, masih lagi bukan doa? Ke doa? Amin ya Allah. Ya Allah, aku minta kepada Allah makbulkanlah, biarlah Allah jadi Tuhan hari pembalasan. Apa tu? Doa apa tu? Jadi tak amin tak ada lagi kat situ sebenarnya. Jadi maliki yaumiddin, Allah menjawab hamba aku telah memuja aku. Sebenarnya tiga-tiga ni bahasa Melayu satu makna je. Melayu tak ada perkataan yang boleh tak ada perkataan yang boleh menerangkan istilah tu. Apa dia? Alhamdu. Lepas tu sana. Lepas tu majjadani. Bahasa Melayu semua masuk puji. Puji ke puja macam tu semua masuk. Sedangkan bahasa Arab dia ada beza sikit lah. Tapi dengan maksud yang itu jugalah. Kita Ar-Rahmanir Rahim, pengasih penyayang pun rasa macam sama je. Sedangkan dia ada perbezaan. Okey, dah tiga dah. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Bila dia kata engkau tempat aku menyembah, engkau tempat aku minta pertolongan, waktu tu Allah menjawab, ini antara aku dan hamba aku, dan bagi hamba aku apa yang dia minta. Ini antara tempat yang mustajab doa yang dalam hati. Doa ada martabat, banyak martabat. Doa ada 5 martabat tak silap, 5 ke 6 tak sempat nak belik. 5 6 lah kalau saya ingat lah kan. Yang pertama doa dalam bahasa Arab. Dan doa tu diambil daripada ayat Quran. Itu nombor 1. Nombor 1. Dan setengah ulama mengatakan jangan tukar domain dia. Jangan tukar ni ke na ke, jangan tukar.
Setengah kata kena tukar lah, sebab kalau dah ramai kenalah tukar. Tapi setengah kata tak boleh tukar juga. Bukan tak boleh, kalau nak paling afdal sekali jangan tukar. Jangan tukar walaupun dia kata nama diri dia. Kan ni dengan na tu kan. Ganti nama dia, aku seorang, walaupun seorang, bila dia doa dengan ayat Quran, doa yang nabi-nabi yang terdahulu ke apa yang ada ayat Quran, tetap dengan maksud kami juga. Walaupun dia panggil dia panggil apa? Kata tu seorang. Dia panggil dhamir tu seorang. Tetap juga dengan maksud ramai, kerana kita nak mengekalkan ayat Quran yang original. Walaupun ramai, nama kalau kita seorang tetap nak seorang juga. Macam astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim seorang, nastaghfirullah baru ramai. Tetap juga sunat astaghfirullahalazim walaupun ramai. Dia ada keadaan itu untuk martabat aja. Ni martabat yang tertinggi. Kan kat situ bahas, kita akan bahas nantilah kalau ada masa nanti. Bab-bab ni tak masuk lagi bab tu. Okey. Jadi itu yang pertama. Martabat yang kedua ambil daripada hadis. Nabi berdoa macam-macam, kita ambil yang warid daripada Nabi. Itu martabat yang kedua doa. Dia kurang sikit daripada Quran. Quran lebih lagi. Yang ketiga, doa yang direka atau yang dibuat oleh ulama. Dia martabat yang ketiga. Jadi tak ada masalah kita nak guna selawat yang ulama cipta. Imam Syafi'i ada selawatnya sendiri. Tapi bila sahabat tanya, aku nak selawat kat macam mana? Simple. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Simple. Ada setengah riwayat Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Semua Sayyidina tak ada, apa tak ada, semua tak ada. Jadi bila macam tu, ulama-ulama Imam Syafi'i dan macam-macam ulama kita tambah. Jadi reka dia punya lah. Dia duduk martabat yang ketiga. Dan doa juga, dia tak ambil doa daripada Quran, daripada hadis, reka sendiri. Masih lagi terbaik banding dengan doa kita, baik doa ulama lah. Sebab dia martabat yang ketiga. Yang keempat, doa yang dia reka sendiri dalam bahasa Arab. Tu yang keempat. Dia maksudnya, aku nak macam ni, dia jumpa ustaz, tolong tulis ustaz, saya nak hafal doa ni, tapi saya punya doa saya nak macam ni, ya Allah gini-gini. Jadi ustaz tu tolong tulis, dia hafal doa yang dia reka sendiri. Tu martabat yang keempat dalam bahasa Arab. Martabat kelima dalam bahasa Melayu. Kadang-kadang kita pernah dengar ada orang kata lebih baik doa dalam bahasa Melayu tapi faham, daripada doa bahasa Arab tak faham. Silap tau. Tidak. Baik doa bahasa Melayu tapi faham. Betul lah, bila amin tak tahu apa benda. Nak berbanding dengan doa dalam bahasa Arab tapi tak faham. Baik doa bahasa Melayu dan faham. Betul ke? Statement tu tak betul. Yang betulnya macam mana? Yang betulnya tak faham kan? Tak faham kan? Faham kan? Tu betul. Sekarang ni tak faham, imam duk baca doa apa-apa ni. Faham kan? Dengan maksud ambil doa tu, tanya makna, baca sekali je, tak sampai 5 minit dah faham dah lah. Bukannya kita baca doa Melayu ni sebab apa? Sebab lebih baik doa bahasa Melayu tapi faham daripada doa bahasa Arab tak faham. Jadi tak payah bahasa Arab, bahasa Melayu. Ada pula ke situ pergi. Sepatutnya fahamkanlah, sebab nak faham tu bukan kena mengaji buka kitab pun. Baca dia punya terjemahan, terus faham. Dan faham pula, kita dengar, kita dah faham tentang Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita faham je. Rabbi ja'alni muqimas salah. Apa benda tu? Minta Allah jadikan keluarga kita, anak-anak cucu kita mendirikan solat. Okey. Tak, bukannya kata ya Allah. Sebab apa? Lebih baik doa bahasa Melayu tapi faham daripada doa bahasa Arab tak faham. Jadi bila biasa imam doa Rabbi ja'alni ka Rabbi ja'alna muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana taqabbal doa, dia tak tahu apa. Jadi imam ni kesian dekat makmum. Jadi makmum kata lebih baik solat yang, doa yang faham. Dia pun ya Allah ya Tuhanku, kau kurniakanlah kami anak-anak yang menunaikan solat. Bukan macam tu caranya. Bukan tak boleh, bukan ke situ caranya. Caranya tetap baca bahasa Arab juga, lepas tu pusing. Ada yang tak faham je. Yang saya baca doa tadi, nak beritahu doa minta anak-anak kita, cucu-cucu kita semayang. Jadi lain kali kalau saya baca fahamlah. Tu senang aja, bukannya susah. Tu kita kadang-kadang pelik. Kita pergi tak nak buat yang afdal kerana dia duduk martabat yang kelima. Bahasa Melayu ataupun bukan, selain daripada bahasa Arab, dia duduk martabat yang kelima. Tetap doa tu. Akhir sekali kata Allah, bahasa mana-mana pun semua Allah faham lah. Bukan Allah faham bahasa Arab aja. Betul lah juga. Cuma martabat dia duduk nombor 5. Kenapa tak pakai martabat yang pertama? Nanti orang tak faham. Fahamkanlah. Macamlah doa dia 10 minit. Doa seminit aja pun.
Yang tak faham tu, yang awal tu, mukaddimah, yang penutup tu, yang itulah berpuluh tahun pun. Sikit aja pun. Kalau kata buat kuliah setengah jam tak sempat, habis tak tahu nak cakap apa dah. Kata setengah jam buat kuliah untuk terangkan apa maknanya, tak sampai setengah jam, habis dah, tak tahu nak cakap apa dah. Maknanya pendek. Bukannya dengan kita sanggup ambil martabat yang kelima semata-mata tak nak bagi, tak nak bahasa Arab, tak nak ajar orang, tak nak bagi tahu. Tak pun, bukannya susah. Tulis ke print ke, sebar-sebar. Ni kita akan baca doa. Imam ni akan baca doa selalu macam ni. Jika tak faham sangat lah, tapi sebenarnya tak adalah sampai tahap macam tu. Tak ada sampai tahap macam tu. Okey, jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ada martabat yang keenam. Yang tadi 5 kan? Martabat yang keenam iaitu doa dalam hati. Dia masih lagi nama doa, tapi dia martabat paling rendah. Jadi doa dalam hati ni kalau boleh elak-elakkanlah. Sebab rugilah. Boleh lain bukannya bisu. Jadi sebutlah kat mulut apa-apa pun. Jangan hati, sebab rugi. Jika dia berdoa dalam hati juga, nama doa, tapi martabat yang paling bawah. Dan yang keenam. Jadi ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam masa 1 saat boleh doa dalam hati. Sebab apa? Sebab kita tak boleh cakap bahasa Arab, sebab tengah baca Fatihah. Mana boleh diselangi dengan perkataan ajnabi, dia kata perkataan lain. Batal, bukan batal. Putuslah mualat Fatihah tu, menyebabkan dia kena baca bismillah daripada awal. Kalau dia doa bahasa yang selain pada bahasa Arab, batal pula sembahyang. Habis macam mana? Dan ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, afdal bukan? Tempat yang mustajab doa. Sekarang macam mana? Nak doa bahasa Arab, putus mualat dia panggil. Bila katalah dia doa kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lepas tu dia doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Sebab apa? Waktu selepas baca tu waktu mustajab. Bila dia baca Rabbana atina ke, dia baca mana-mana doa bahasa Arab, dia kena bismillah pada awal balik. Okey, sekarang nak buat macam mana? Oh, baca bahasa Melayu, batal terus. Tapi tempat tu mustajab. Tak ada cara lain dah. Barulah guna yang martabat yang keenam tadi. Dalam hati tak ada masalah. Macam tu juga ketika sujud. Ketika sujud paling afdal, kerana sujud tu kita paling dekat dengan Allah. Jadi waktu tu mustajab doa. Doa yang paling cantik adalah bahasa Arab dan bunyi secara perlahan lah, macam subhana rabbiyal a'la. Macam tu juga bunyi. Kita hafal lah. Tapi kalau tak boleh, jangan bahasa Melayu, batal. Macam mana? Dah tak boleh buat apa? Dalam hati lah. Martabat yang keenam. Daripada tak buat langsung. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa masalah kita sekarang ni? Masalah kita, Allah, 3 bulan kereta tak bayar. Ya Allah, kau bagilah rezeki kat aku boleh bayar kereta. Masa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam masa 1 saat je, jangan lama-lama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oh, macam-macam doa. Putus mualat, dia kena bismillah balik. Sebab antara rukun Fatihah adalah mesti mualat, wajib mualat. Fatihah adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Betul. Rukuk adalah satu daripada rukun sembahyang. Sujud adalah salah satu daripada rukun sembahyang. Semua kita tahu rukun sembahyang yang 13. Tapi Fatihah juga ada rukunnya. Sujud dia ada rukunnya. Antara rukun sujud adalah mesti 7 anggota dan sebagainya lah. Punggung lebih tinggi daripada kepala, macam-macam lah. Okey. Antara rukun Fatihah adalah mualat dia panggil. Lepas satu ayat, satu ayat. Lepas satu ayat, satu ayat. Kita tak boleh berhenti. Jika kita berhenti dalam lebih kadar yang tak sepatutnya, setengah ulama mengatakan kadar tamanninah, kita berhenti, kita tarik nafas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita 2 kali nafas. Kenapa? Lelah ke? Lelah dimaafkan. Tak, saja je. Okey, dia kena bismillah. Jika dia sambung menjadi iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim, tak sah sembahyang dia. Bila dia rukuk batal. Dia kena bismillah daripada awal. Sebab kenapa berhenti sampai 2 nafas? Tak larat. Jadi ada masalah tak apa? Ni yang tak ada masalah, saja je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Habis dah. Habis tu bukan batal, putus mualat dia panggil. Fatihah mesti mualat, mesti berturut-turut. Saya biasa bagi contoh, dia baca Fatihah, kemudian dia bunyi pintu terbuka. Dia kata, aku duduk seorang je rumah ni. Siapa buka pintu ni? Pencuri ke apa? Dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ke Malikal Yawmiddin ke, dia berhenti lagi jap. Loading ke? Nak buat apa? Nak berhenti sembahyang ke? Nak standby backhand ke? Nak buat apa ni? Fikir, siapa dekat rumah ni lagi? Tak ada orang, aku seorang. Dia duduk fikir-fikir tu, katalah dalam 5 saat, 6 saat duduk fikir tu. Sekejap tengok kucing dia yang lalu. Oh, kucing, dia tak boleh sambung dah. Kalau Malikal Yawmiddin, dia tak boleh sambung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana dah putus mualat, dia kena bismillah daripada awal. Jika dia sambung juga, tak ada masalah. Ketika dia rukuk, batal kerana dia tak baca Fatihah.
Kenapa pula dia tak baca? Kan dia baca tadi. Bacaan dia tak sah. Kenapa pula tak sah? Tak cukup rukun Fatihah. Syarat sah Fatihah dia tak buat. Apa syarat sah Fatihah? Antaranya tertib. Yang keduanya mualat. Tertib apa? Mesti ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, ayat ketujuh. Dia tak boleh ayat ke-6, lepas tu ayat kelima, lepas tu ayat pertama, ayat ketiga, tak boleh. Dia mesti tertib. Itu pun kita biasa buat lah, tak ada masalah. Dan dia mesti mualat, iaitu berturut-turut, tak ada senggang kat tengah tu. Jadi oleh kerana dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah setelah baca tu waktu yang mustajab doa dalam hati, martabat yang ke-6 lebih baik, dan tempat dan waktu kita baca tu dalam keadaan sembahyang masih lagi tempat yang terbaik. Jadi dapat walaupun martabat yang ke-6 itu je yang boleh buat. Cantik kalau buat. Ada masalah apa? Lintas je kat hati dalam kadar 1 saat. Sup. Apa masalah? Jangan banyak-banyak. Banyak-banyak putus mualat. Okey. Sebab apa? Sebab Allah menjawab ini bila sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ini antara aku dan hamba aku. Kau bagi apa yang dia minta. Waktu tu sebab itulah tempat mustajab. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu. Sekali. Kerana itu kalau kita nak sambung juga, kita baca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Berhenti kat situ. Sebab 3 tu puji. Berhenti kat situ. Kalau sambung Malikul Middini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah turun martabat keafdalan, dia turunlah martabat. Janji makhraj betul, sifat huruf semua tak ada masalah dengan tajwid, apa sah. Sambung satu nafas pun sah. Janji cukup segala syarat. Nak cerita martabat yang terbaik. Pertama dia tak boleh buat satu ayat berhenti tarik nafas, satu ayat berhenti, tak boleh buat macam tu. Dia nak sambung pun biarlah kena gayanya, iaitu martabat yang kedua sambung 3 ayat pertama. 3 ayat pertama sahaja. Sebab itu adalah pujian. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti lagi sekali kat situ kerana itu permintaan doa. Berhenti lagi. Lepas tu ihdinas sirah boleh waladdallin kalau sampai nyawa. Jangan minta nyawa kat tengah-tengah dah lah. Kalau sampai boleh ihdinas siratal mustaqim siratal ladzi, tapi tak digalakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, tak digalakkan. Macam mana pun betul tajwid, betul makhraj segala sah. Ni dari segi martabat turun, makin turun bacaan Fatihah dia. Tak sangat tidak digalakkan ihdinas sirah. Macam pelik je bunyi. Tak digalakkan sangat-sangat. Kecuali dia nak baca satu nafas atas sebab-sebab tertentu, solat tarawih ke apa, tarik, kenalah. Penuh lah. Cuma martabat duduk yang martabat ke-7 ke-8 lah dari segi bacaan tu. Okey. Jadi kerana tu juga kalau kita perasan, orang-orang alim ni lepas sembahyang, kerana dia sedar, kesedaran dia tu ada, dia sentiasa bercakap-cakap dengan Allah. Ketika dia baca alhamdulillahirabbil alamin, dia seolah-olah terasa balasan tadi tu. Hamba aku telah memuji aku, kata Allah. Dia rasa seronok. Lepas tu lepas sembahyang dia sentiasa ghalib. Dia sentiasa asyik dengan Allah. Sebab tu dia lepas sembahyang. Kalau kita tengok, kita zaman sekarang, kita ghalib dengan asyik dengan telefon. Betul tak? Lepas tengok tengok, lepas tu letak, tak sampai 5 minit ambil balik. Tak cari, cuba berhati. Kita tak perasan benda tu. Kita ghalib. Bukan kata tak boleh, kita ghalib, kita asyik sangat. Tengok WhatsApp tu, baca, sambung tengok Instagram, sambung tengok Facebook. Lepas tu tak ada apa-apa, main game. Habis main game, tengok balik WhatsApp, balik masuk yang baru pula, tengok grup gini. Pusing. Cuba perhati. Kita asyik dengan benda tu. Seronok dengan benda tu. Macam itulah dengan orang-orang terdahulu, orang ulama terdahulu, yang mereka sangat asyik, dalam hati dia tak ada melainkan Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Tak ada dalam hati dia melainkan Allah. Jadi lepas dia sembahyang dan dalam keadaan dia kesedaran dia berbisik-bisik dengan Allah, dan hati dia tak ada lain melainkan Allah. Jadi lepas sembahyang, lepas tu baca Quran, lepas tu sembahyang, lepas tu baca Quran, lepas tu sembahyang. Hati kita penuh dengan dunia. Sebab tu lepas dunia. Ini bukan cerita orang lain, tengoklah diri sendiri. Kita belajar kitab fiqh tasawuf, yang mana tujuan tasawuf untuk belajar untuk jadi hakim. Untuk jadi hakim tau belajar tasawuf ni. Jadi kalau fiqh masuk tasawuf, maksudnya untuk jadi hakim. Hakim apa? Hakim untuk menghukum. Hukum siapa? Hukum diri sendiri, jangan hukum orang.
Kalau belajar tasawuf, hukum orang, something wrong yang dia belajar. Aku nampak itu riak. Aku nampak ni takabur, sum'ah. Nampak semayang ni, semayang kat masjid ni, semayang qabliyah abang dia. Nabi dulu buat kat rumah. Bila semayang kat sini, kalau kat rumah tak semayang, riak. Sedap. Kenapa? Belajar tasawuf, pergi hakim, menghakimi orang. Tak. Fiqh yang hakim orang. Tasawuf hakim diri sendiri. Orang semua betul, aku je salah. Orang semua jahat, orang semua baik, aku je jahat. Itu baru tasawuf. Semua, ya ke? Salah, iyalah aku salah. Tak cerdik, ya aku tak cerdik. Itu tasawuf. Tapi berbeza dengan fiqh. Fiqh hukum orang dan hukum diri sendiri juga. Apa? Sujud tak sempurna. Bacaan tak tepat, kan hukum orang tu. Tu fiqh. Fiqh hukum orang. Tasawuf hukum diri sendiri. Tapi sekarang kalau tak ikut tangga yang sebenarnya, yang sepatutnya, dia akan belajar sama ada lompat terus pergi tasawuf tanpa belajar tauhid dan fiqh, ataupun kulit aja fiqh ni, tak nak belajar fiqh, nak belajar tasawuf saja. Itu yang dia jadi macam mana tau? Dia jadi tak cantik dia punya tu. Bila macam tu, mulalah dia sepatutnya menghukum diri dia pergi hukum orang. Sebab tu kena ada fiqh. Kulit ni kena ada. Bila dia ada fiqh, dia tahu ni untuk hukum orang, hukum orang. Faham maksud hukum orang? Bila orang tu salah sembahyang, kita kena tegur lah. Kalau budak-budak, dek, salah sembahyang tu, hukum dia lah salah tu. Hukum dia batal. Ke kita biar je? Kau punya pasal lah. Kubur lain-lain. Mana boleh? Kita kena tegur, kesian lah dia ada salah. Tak kisahlah apa yang kesalahan dia buat, kita tengok kat luar buat, mestilah kena tegur. Kalau bawah jagaan kita tak tahu aurat dengan sempurna, mesti kena tegur. Bila kita tegur, automatik kita kata dia salah. Sebab tu kita tegur. Salah tu. Macam mana kita boleh hukum orang? Bila kita jadi hakim, fiqh memang hukum orang. Tapi tasawuf hukum diri sendiri. Tapi yang terbalik kodnya, sekarang tasawuf hukum orang. Hati dia, kau nampak hati kotor tu. Boleh tembus tengok hati orang. Hati dia sendiri pun tak tahu kotor ke tidak, dia boleh tengok hati orang. Tu beza lah. Jadi dalam hatinya penuh dengan dunia, maka kita akan ingat dunia. Dalam hati penuh akhirat, kita akan ingat akhirat. Kata Muhammad ibnu Ali Tirmizi, bermula ialah sembahyang itu Imanuddin tu tiang agama. Dan yang pertama difardukan dia Allah atas segala muslimin itu sembahyang. Pertama sekali yang difardukan adalah sembahyang. Ketika di Mekah. Kefarduan yang lain semua di Madinah. Puasa Madinah, semua dekat Madinah, haji apa semua dekat Madinah. Tapi dekat Mekah sembahyang satu. Ketika Isra dan Mi'raj, ketika Nabi berumur 11 tahun 8 bulan 13 hari. 11 tahun 51 8 bulan 13 hari. Umur Nabi Isra Mi'raj. Kita kadang-kadang tahu tak apa ni tarikh lahir Ronaldo, tahu aja hari jadi dia. Bila sebut, tahu tak bila Nabi Isra Mi'raj umur berapa? Tak tahu pula. 51 tahun 8 bulan 13 hari. Waktu tu Nabi Isra dan Mi'raj. 11 tahun 8 bulan 13 hari selepas peristiwa Gua Hira. Kena peluk dengan Jibril tu kan umur 40. Dilantik menjadi Rasul. Jadi kalau umur 40, setelah dilantik menjadi Rasul umur 40, 11 tahun 8 bulan 13 hari, maknanya 51 tahun 8 bulan 13 hari lah umur Nabi waktu tu. Jadi Nabi wafat 63. Balance lagi ada berapa tu? Sembahyang disyariatkan umur Nabi 51 tahun 8 bulan 13 hari. Nabi wafat 63. Berapa ada? 12 tahun lebih kurang. Maknanya 12 tahun tu balance tu setelah Isra Mi'raj tu lebih kurang 12 tahun balance tu semua tu haji, zakat, semua muamalat, munakahat, apa semua 12 tahun tu. 12 tahun tu je. Awal-awal umur 40 sampai umur 51 tahun, 11 tahun lebih, tak ada apa selain daripada Nabi menerapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Akidah. Lama akidah. Syariat dia lepas pada tu 12 tahun habis komplit semua. Dan sembahyang tu as-salatu imanuddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Di separuh aja dia punya ayat ni. Solat tu tiang agama. Barang siapa mendirikan, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang merobohkan,
berarti telah merobohkan agama. Siapa yang tak solat, seolah dia merobohkan agama. Hadis asalnya daripada hadis, tapi dia kata Muhammad ibnu Ali Tirmizi. Ini adalah hadis dhaif. Ulama hadis berbeza pendapat. Ada kata dhaif, ada kata maudhu', ada. Jadi kita dok pakai hadis ni hadis dhaif. Hadis dhaif. Walaupun hadis dhaif, kita tak ada masalah lah dari segi nak fadail amal. Malah walaupun hadis ni dhaif, tapi maksudnya sahih. Maksud dia apa? Solat tu tiang agama. Tak semayang runtuh agama. Makna sahih, hadis tu dhaif. Fadail amal tak ada masalah. Kenapa solat tu tiang agama? Sedangkan agama tu Islam lah. Sedangkan rukun Islam ada 5. Kerana yang pertama, semua rukun Islam tu ada dalam sembahyang. Sebab tu dia tiang. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah, asyhadu. Ada tak dalam sembahyang? Ada. Tahiyat awal, tahiyat akhir. Puasa ada puasa dalam sembahyang. Wajib imsak, wajib menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa dalam sembahyang. Dipanggil wajib imsak. Senang bahasa lain, wajib puasa dalam sembahyang. Memanglah kalau makan batal tu. Puasa pun ada. Ada tak zakat? Ni susah sikit lah. Zakat ada zakat. Dalam sembahyang ada zakat, iaitu dia wajib menzakatkan sedikit masa dia dalam tempoh 24 jam tu untuk berbicara khusus untuk khalwah dengan Allah, untuk sembahyang. Dia bukan zakat duit, dia zakat masa dia. Masa 24 jam Allah bagi, dia kena bayar zakat. Berapa minit? Kalau kata satu sembahyang 5 minit, 5 kali 5 25 minit dia kena bayar zakat. Zakat masa dia panggil. Zakat tak semestinya duit. Kalau kambing 40 ekor, zakat seekor. Bukan zakat duit, zakat dengan kambing. Kalau lembu, zakat lembu. Kalau fitrah, zakat beras. Mazhab Hanafi pakai duit. Nampak zakat tak semestinya dengan duit aja. Jadi ini zakat masa. Ya, kena bayar zakat. Iaitu kalau 5 minit lah satu sekali semayang, 25 minit sehari kena bayar zakat. Ada dalam semayang. Haji ada haji. Haji juga ada. Haji ni bermaksud apabila buat haji dia membesarkan Allah. Dia membesarkan Allah. Sebab tu haji ni syiar Islam. Jadi apabila sembahyang, kita juga sepatutnya ketika sembahyang Allahu Akbar, kita membesarkan Allah juga ketika sembahyang tu. Kita merasai kebesaran Allah dalam hati kita ketika kita sembahyang. Seolah-olah macam haji juga. Cukup komplit 5-5. Ada dalam sembahyang. Kerana itu diistilahkan dengan tiang agama. Bermula sembahyang itu berhadap Allah atas segala hambanya, supaya berhadap segala hamba itu kepadanya dalam rupa kehambaan. Rupa kehambaan. Maksud nak semayang ni, jangan buat sangkut kita punya pangkat dekat pintu pagar. Ada pintu pagar? Ada. Dekat pintu pagar gate tu, sangkut dekat situ. Kita apa? Inspektor. Sangkut. Bukan sangkut baju, sangkut pangkat kita. Jangan bawa masuk. Sebab apa? Waktu semayang, hendaklah rupa kehambaan. Kalau dia dalam jabatan tu dia paling tinggi, dia kata orang kena ikut. Dia jalan orang kena tegur, selamat pagi ke, tunduk ke apa ke. Kalau dia polis askar, orang kena tabik. Masa nak masuk masjid, sangkut kat luar. Pangkat tu sangkut kat luar. Kalau dia bawa sampai ke dalam, waktu tu yang semayang macam tu, Allah, tak macam rupa hamba pun. Hamba je ni kan? Tak adalah buat melampau. Saya saja nak melampau-lampaukan sikit, nampak dramatik sikit. Pandai-pandai lah. Janganlah buat macam, kan ada orang dia macam, nampak? Dia lain. Betul kan? So lain. Masa nak semayang tu dia ada muka apa? Muka belagak ke? Muka yang dia kat luar dulu lah. Dia apa sampai kat luar? Marah orang, marah. Ketika semayang, ketika nak semayang, dia akan bawa muka marah tu tau. Kan baru lepas marah kat luar, marah anak-anak murid ke kalau cikgu, baru rotan anak murid, kan dia bawa, dia nak rotan, dia mesti kena, nak rotan anak murid, dia kena buangkan perasaan yang kesian tu, baru boleh tu. Dia pun buang perasaan kesian, rotan anak murid. Sebab anak murid dia buat salah, tak kisahlah, calar kereta ke apa ke, bergaduh ke apa ke. Okay? Jadi masa nak semayang tu, masih lagi ada perasaan yang tak ada belas kasihan dalam hati dia tu, dia buang kejap, ambil lah balik. Jadi bila dia macam tu, Allahu Akbar, dalam keadaan nak semayang, tak ada rupa hamba langsung. Rupa cikgu kalau cikgu lah, rupa guru besar kalau guru besar, kalau polis rupa polis. Mana boleh.
Kena tinggal di luar, masuk slow. Sebab tu ketika sembahyang masing-masing masa rukuk masing-masing duduk kedudukannya belakang punggung orang. Mana boleh aku tak nak depan aku, tak boleh. Paling-paling pun tok imam ya belakang punggung tok imam. Maksudnya masing-masing duduk macam tu je. Dekat. Patutnya kau letak punggung kau dekat kepala aku, siap kau lepas ni. Tak boleh. Soft tiga hasta. Mana boleh aku nak duduk jauh. Tak boleh. Duduk dekat-dekat juga. Maksudnya apa? Tak ada kira, tak ada siapa-siapa. Engkau siapa sekalipun sangkut dekat luar. Baju pangkat dia tu sangkut dekat luar, jangan buat masuk. Sebab tu bila nak sembahyang tu dia akan jadi macam takut, seram. Tu baru betul. Ni nak sembahyang rasa macam tak tahulah nak cakap. Kita boleh nampak benda tu, dia terlahir di muka. Boleh. Sepatutnya buat setakut yang mungkin. Gerun. Barulah sembahyang tu khusyuk. Okey. Jadi hamba kepada rupa kehambaan. Rupa kehambaan. Hamba tu tak payah cerita rupa, sebab hamba tu dah tak, dia mengaku hamba pun dia hamba, dia tak mengaku hamba pun dia hamba. Jadi tak perlu cerita pasal hamba. Ceritanya rupa ada tak? Rupa hamba ada tak? Tak ada. Hamba tapi rupa tak. Rupa dia rupa tuan. Ada? Berlambak. Nak doa sama juga. Nak doa, ada rupa hamba tak berdoa? Ruh hamba minta macam mana? Taklah, pinjamlah, mintalah, lapar ni tak makan. Aku nak ni. Jadi masa doa dia ada lain rupa kehambaan. Masa doa minta tu lain. Nada tu pun lain lah sikit. Bukan macam kita nak ni. Ya Allah, aku nak duit, aku nak ni. Ya Allah, kau murahkan rezeki aku. Ya Allah, kau murahkan rezeki. Macam minta aja, macam tak hamba je. Dari segi cukup syarat jadilah doa. Cuma rupa kehambaan, tak ada rupa kehambaan. Okey, dengan keadaan tazallulan. Tu tazallulan, kalau tak ada baris kena baris kan tu. Tazallulan yakni merendahkan dirinya. Maksud tazallul. Tasliman yakni menyerahkan diri bagi Tuhannya, serah diri, taslim. Dan tabazzulan yakni hina diri. Itulah. Bawa pangkat masuk, ketua jabatan masuk. Boleh ke nak bawa, nak kasih hina pada Allah? Tak boleh kalau tak sangkut jawatan dia tu kat luar. Tak boleh. Okey, tazallulan ni maksud menghina diri, merendah diri, lebih-lebih lagi ketika rukuk dan sujud. Waktu rukuk dan sujud ni perlu penuhkan hati kita dengan kemuliaan Allah. Yang ini kena belajar tauhid, ni cerita lain. Penuhkan hati kita dengan kemuliaan Allah ketika, lebih-lebih lagi ketika rukuk dan sujud. Kerana rukuk tu ada satu cerita rukuk tu kan, ada seorang tu dia zaman Rom gitu, dia khalifah Islam lah waktu tu ada lagi. Kemudian raja tu ajak dia pergi untuk bahas berkaitan dengan Nasrani dan Islam kan. Kita ringkas lah. Akhir sekali dia pergi sebelum dia pergi pegawai raja tu cakap ada syarat nanti jumpa depan raja Nasrani tadi, raja Rom. Engkau mesti tunduk hormat macam rukuk, tunduk macam tu. Dia kata mana boleh, kami rukuk dengan sujud hanya pada Allah. Kalau macam tu tak boleh kita nak berbahas nak apa, tak boleh, tak nak. Akhir sekali dia bawa raja, dia kata tak boleh, kita kena bahas sebab kita banyak idea. Cerita ni panjang, saya ambil yang pendek je berkaitan dengan rukuk. Kita banyak apa ni panggil, bukan idea, kita banyak perkara yang bila dia sebut kita boleh bahas balik. Sekarang kita dah mengkaji Islam ni. Akhir sekali raja kata tak apalah. Dia tak nak rukuk, bukan rukuk, tak nak hormat macam tu pun tak apalah. Panggil juga dia. Maksud nampak macam mengalah lah. Tak mengalah pun. Dia kata kat depan ni tempat nak masuk Pak Raja, tempat singgah sana tu, engkau buat pecahkan balik. Engkau buat satu dinding tu rendah sekat dada. Jadi nak masuk kena tunduk juga. Pandai ada. Nak masukkan tunduk. Yang ni tak tahu, dia kata okey tak apa, raja kami kata apa, datang ajalah. Tak hormat, tak tunduk hormat pun tak apa. Okey, dia pun datang. Nak tengok, oi, pandai macam mana sekarang? Nak masuk tak? Kalau masuk secara tak langsung jadi tunduk. Dia letak apa ni dinding, nak masuk rendah aja, dia kena tunduk macam tu. Dia ni ulama hebat, mana boleh kalah. Macam mana tau?
Dia masuk ke belakang. Punggung dulu. Ambil kau. Dia masuk ke punggung dulu. Ambil kau dapat punggung. Tak boleh buat apa raja tu. Panjang lagi cerita. Akhir sekali dia berbahas tentang Nabi. Dia kata, Nabi kau berperang. Nabi kau berperang. Nabi kami sekian. Dia bahas lah. Banyaklah cerita. Nabi kau mati, wafat. Ya, Nabi kami tak wafat, Nabi Isa dan sebagainya. Tu cerita bab lain tu. Tapi panjang cerita tu. Cuma nak beritahu, akhir sekali dia masuk ke belakang. Dia masuk ke punggung dulu. Sebab kita tak boleh. Hukumnya haram rukuk dekat manusia. Haram. Jika tanpa niat, paling ringan pendapat ulama pun makruh. Makruh tahrim. Makruh yang menghampiri haram. Paling ringan tu. Yang kebanyakan ulama kata rukuk dekat makhluk hukumnya haram. Tapi sujud kafir. Sujud dekat makhluk kafir terus. Jadi oleh kerana itu hati-hati kalau anak-anak kita nak salam kita, anak-anak saudara nak salam, kita duduk dia berdiri. Macam rukuk kan, walaupun dia tak niatkan, cantiknya kita lah bangun. Ataupun dia duduk melutut salam. Kalau kita duduk atas kursi, dia nak salam, kan dia kena tunduk macam rukuk. Saya perhati je Allah. Tak cantik sungguh. Kerana hukum asal rukuk dekat makhluk haram. Hukum asal. Dia ada orang dia pun ni tak rukuk lagi sebab rukuk macam ni kan. Ni sekurang-kurang rukuk ni. Qiyam, rukuk yang akmal, rukuk yang sempurna, qiyam, dia tengah-tengah ni nama rukuk. Ini tak boleh ni. Tak boleh macam ni. Di antara qiyam straight dengan rukuk, tengah-tengah tu masih lagi rukuk namanya. Ni baru nama qiyam. Ni qiyam berdiri. Ni berdiri, ni rukuk. Dia punya kat sini 136 darjah. 136 dah kira dah. Straight 180. 360. Yang ni berapa? 180. 180 yang ini 45. 90. Kalau 90 bagi 2 45. 45 tambah 90 135. Dah kira dah banyak kali dah. Tu saya boleh tak payah kira, saya congakkan. 135 darjah. Tahu tak benda apa ni? Kata aku apa benda ustaz ni berepek ni. Ni cerita matematik tingkatan 4. Tengok dia punya darjah. Darjah kat sini 135. Namanya rukuk. 136 namanya qiyam. Qiyam. Tapi makruh qiyam macam ni. Sah sembahyang kalau berdiri macam ni. Namanya berdiri. Yang ni berapa ni? 136. 135 nama rukuk. Sembahyang 135 tak sah. Kecuali dia bongkok. Jadi kadar tu tak boleh. Jadi bila anak nak salam kita, kalau menyebabkan dia jadi rukuk macam ni, cantiknya kita bangun supaya dia tak tunduk sangat. Yang kedua, dia kena duduk melutut ataupun tangan kita angkat di atas. Pilihlah nak mana yang senang. Jangan pasrah ajalah nak salam. Dia duduk rukuk. Hukum asal haram. Hukum asal. Bukan haram salam, haram rukuk. Cuma dia tak niatkan, tak sempat, tak sengaja, bla bla bla. Dia akan jadi makruh aja paling kurang pun. Takkan dia jadi harus ke sunat ke, takkan jadi. Paling ringan pun akan jadi makruh. Jadi janganlah buat benda makruh. Okey. Ketika rukuk dan sujud. Dan kalau kita perhatikan, perasan tak kita perhati kejadian malaikat yang Allah cipta? Kebanyakan binatang yang Allah cipta, kebanyakan dalam keadaan merangkak. Kebanyakan, boleh kata majoriti. Semua binatang merangkak. Kadang-kadang dia bangun pun akhir sekali merangkak. Tengok monyet tu. Nampak macam bukan monyet ke macam tu lah. Yang jenis, kadang dia straight tu. Tapi bila jalan mengangkat juga. Walaupun dia boleh, kadang mengangkat. Beruang. Dia boleh straight. Tapi bila kadang jadi balik. Jadi penciptaan binatang dalam keadaan merangkak. Apa kita nak bagi tahu sini? Kepala dan punggung sama. Straight kepala dengan punggung. Itu penciptaan binatang. Dan bila kita perhatikan, bila dia nak makan, majoriti binatang bila nak makan, dia tundukkan kepala dia, menyebabkan punggungnya lebih tinggi daripada kepala. Baru dia makan. Dia ambil. Kita dapat faham daripada kejadian Allah ni, menandakan kehidupan binatang untuk makan. Kerja dia, hidup dia kerana nak makan. Dan dia tak ada dosa pahala. Sebab apa? Kerja dia makan. Berbeza dengan, dan ketika nak makan dia terpaksa
tundukkan kepala dia sehingga tempat keluar najis tu lebih tinggi daripada kepala dia. Tu kejadian binatang. Kalau kita tengok kejadian manusia berbeza. Manusia terjadi dengan tubuh yang tegak. Walaupun pelik macam manalah kaki kita besar tu boleh balance. Pelik sungguh kan. Sepatutnya kita tumbang tau. Kalau fikir balik, tumbang besar kaki berapa? 7, saiz 6, saiz 7. Ada saiz 4,5 ada. Orang perempuan lagi ya, saiz 3,5 pun ada. Alah, kecilnya kaki. Macam mana kau boleh maintain berdiri ya? Tak pernah fikir. Sepatutnya tumbang tau. Macam mana Allah buat? Sedangkan kalau kita tengok binatang lain lagi besar tapak kaki dia, tetap tak boleh berdiri dua kak, kena juga 4-4. Wah, itu hebat kita. Hebat penciptaan kita. Walaqad karramna bani Adam. Antaranya lah Allah muliakan bani Adam kerana penciptaannya adalah jenis straight, tegak. Bila kalau lah Allah cipta manusia macam ni, tak mulia. Kenapa tak mulia? Sebab kepala, otak dia sama dengan punggung. Tempat keluar najis dengan otak sama separas. Tapi Allah cipta dalam keadaan tegak. Manusia ni tegak. Bila macam tu, nak makan, dia ambil naik. Bukan makan dengan mulut. Bukan turunkan kepala kita makan. Kita ambil mulianya. Allah cipta kita mulianya. Dan kita tak nak seboleh-boleh apa pekerjaan yang kita buat pun seboleh-bolehnya tidak akan kepala kita lebih rendah daripada tempat keluar najis. Kan? Seboleh-bolehnya tak mungkin kita akan buat macam tu. Kalau kita nak tunduk pun kita akan duduk macam tu. Seboleh-bolehnya. Beberapa keadaan yang tertentu je. Sikit sangat keadaan tu. Boleh kita kata secara umum kepala manusia sentiasa di atas dan punggung dia sentiasa kat bawah. Kat sini. Dan nak makan pula dia ambil buat naik. Mulianya. Kat sini kita dapat faham, makan buat naik dengan maksud ada halal haram. Otak duduk ke atas. Maksudnya boleh fikir. Okey. Dan ketika nak sembahyang, walaupun dalam kehidupan kita tetap kita akan naikkan kepala, ketika sembahyang kita kena samakan dengan punggung. Akhir sekali ketika sujud kita kena lebihkan tempat keluar najis tu lebih tinggi. Maknanya waktu tu baru kita kasih hina. Kalau kita fikir macam tu. Kalau kita tak fikir, tak rasa apa pun, sujud pun okey je, tak ada apa pun. Sujud, bangun, sujud. Dalam banyak-banyak kehidupan kita seharian, kita jarang sangat merendahkan kepala kita daripada tempat keluar najis. Menandakan tempat keluar najis tu, aku lagi tinggi daripada tempat keluar najis tu. Mulianya kita. Tapi ketika sembahyang, kita rendahkan juga. Malah kita memberi faham pada kita bahawa darjat kita bila berhadapan dengan kemuliaan Allah lebih rendah daripada tempat keluar najis. Baru terasa tazallul ke, takhaddu', takhasyuk', itu semua bahasa-bahasa tasawuf tu. Barulah terasa. Malah kita disuruh untuk meninggikan punggung daripada kepala 2 kali dalam satu rakaat. Dengan maksud bukan sekali, 2 kali. Tinggikan lagi. Sedar diri. Tak sedar kita. Otak kita ni tak ada nilai. Cerdik kita ni tak ada nilai. Lebih bernilai tempat keluar najis tu daripada otak kita. Otak kita tu maksud rancangan kita, cerdik kita. Bila berhadapan dengan kemuliaan Allah ketika sembahyang, tak ada nilai. Bukan otak tak ada nilai. Bila berhadapan dengan kemuliaan Allah, aku dah rancang nak buat macam ni. Jadi, aku hebat. Aku rancang macam ni, umur sekian-sekian cari duit, lepas tu bayar hutang semua, umur 50, relax. Cerdik kita lah kita fikir, otak kita. Ketika sembahyang, bila menghadap kemuliaan Allah, sebenarnya tak ada nilai. Lebih rendah daripada tempat keluar najis. Sebab apa? Sebab yang kita rancang tu sebenarnya tak ada apa pun. Merendahkan kita. Kalau kita hebat, kita kerja pangkat tinggi sekali mana pun, bila rupanya berhadapan dengan kemuliaan Allah tak ada nilai. Tempat keluar najis lagi besar. Apa bukti tempat keluar najis lebih bernilai, lebih penting tempat keluar najis daripada fikiran kita, otak kita yang konon-konon hebatnya? Apabila sakit perut, apabila hayya 'alas salah, muazzin panggil, marilah sembahyang. Hayya 'alal falah, dengan sembahyang dapat kejayaan. Jom sembahyang. Kita tak pergi pun sembahyang. Kita dengar
La haula wala quwata illa billah. Tengok TV lagi, potong channel lain, relax ah. Ada 3 jam waktu yang isyak paling lama sekali. Pukul 12 boleh semayang. Relax dulu. Muazzin panggil, hayya 'alas solah. Woi semayang. Lebih kurang macam tu lah. Bahasa Melayunya. Oi main semayang, oi main semayang, main semayang, main semayang. Buat apa semayang? Hayya 'alal falah. Oh lepas semayang berjaya. Nak berjaya jom semayang. Kita buat bodoh je. Kita buat bodoh, relax. Buat pekak. Dah tak nak semayang. Buat pekak je. Kadang-kadang dia pergi, kadang-kadang tak pergi. Cuba kalau itu arahan siapa tu? Arahan muazzin yang mendapat daripada Allah arahan tu. Iaitu Allah kata apabila gelincir matahari contohnya, apabila zawal gelincirnya matahari, maka kena sembahyang Zuhur. Kemudian muazzin kata, "Oh, jom sembahyang. Ini bukan aku panggil, memang aku panggil, tapi sebenarnya arahan daripada Allah. Sebab dah gelincir matahari. Jom Zuhur, 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 Zuhur." Dia buat tak dengar. Buat Tapi bila dalam perut dia najis dia panggil, dia ikut. Iya, buktinya apa? Sekarang ni pukul 1.30 tengah hari. 1.30 hari, relax aje. Ini pukul 4 pagi tengah tidur. So suami kejut isteri, bangun jap, buat nasi goreng. Dia kata, "Alah bang, pukul 4 pagi, bang agak-agak lah." Tak dengar. Kan? Ada muazzin yang panggil tahajud. Oh, ada kan azan yang awal. Jom sembahyang tahajud. Lagilah tak layan. Lagilah tak layan. Laki dia suruh masak nasi goreng pun dia tak layan pukul 4 pagi. Alah tunggulah pukul 6.30. Sabarlah sikit, tak kebulu pun tak layan, sambung tidur. Cuba dia dapat arahan daripada najis dia. Aku nak keluar sekarang juga. Agak-agak dia kata relax lah dulu. Berterabur atas katil tu. Dia melompat bangun, dum 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 pergi. Mana lagi? Mana lagi tinggi, mana lagi kita dengar cakap siapa sebenarnya. Perut kita lebih lagi. Malah najis kita yang kita dengar cakap, muazzin kita tak dengar, Allah panggil kita tak dengar. Tapi najis kita dengar. Malah lebih teruk daripada tu. Bukan kita dengar cakap najis kita aja, orang lain pun kena dengar cakap najis kita. Apa hal kena mengena dengan orang lain? Orang lain tak ada kena mengena dalam ini cerita. Ada. Bila dia naik bas express, baru lepas berhenti kat RNR, lepas tu sambung balik. Sambung setengah jam, perut dia mulas. Dia kata, "Abang driver, saya rasa biru muka saya ni bang. Saya dah tak tahan ni. Saya dah makan ubat dah. Ubat yang kecil-kecil yang halu-halu tu, yang biji-biji tu, saya tak kerti nak sebut tu. Ubat tu saya dah makan dah. Ubat tu, ubat sakit perut tu. Tapi lain macam bang. Saya rasa macam tak boleh tahan ni bang." Kalau lah driver tu kata apa tau? "Alah, relax lah. Lagi sejam setengah kita berhenti." Memang berterabur dalam bas tu. Semua muntah hijau. Jadi driver kena ikut tak? Kejap, sabar. Masa tu juga bagi signal tepi, parking. Dia kena dengar tak cakap najis orang ni. Yang tak ada kena mengena dengan dia pun dia dengar cakap. Hebat sangat ke? Sampai kita terpaksa dengar cakap najis. Hebat sangat ke kita ni? Bukan najis kita. Najis kita pun kita kena dengar cakap dia. Dia komander besar. Aku nak keluar sekarang. Bangun segera kita. Malah orang lain pun najis orang lain pun dia kata aku nak keluar. Kawan yang tak ada kena mengena kena ikut juga. Kena ikut juga. Jadi waktu tu nak menghinakan diri kita, tu ya point dia. Nak menghinakan diri. Hebat sangat ke kita sampaikan najis kita kena dengar cakap dia. Istilahnya macam itulah. Dan sikit lagi, dan tazallulan tabazzulan hanya dapat apabila hadir hati dalam solat, dan kita tak akan dapat merasa khusyuk apabila kita tak ada tazallul dan tabazzul. Dan satu lagi tasliman, iaitu menyerah diri. Kita akan sambung bulan depan, iaitu tasliman, iaitu menyerah diri ataupun kita panggil surrender. Kat bawah ni satu-satu istilah apa tasawuf keluar, tak masuk lagi bab fiqh ni. Walaupun kitab ni kitab fiqh, tapi sebenarnya masuk tasawuf. Fiqh tasawuf. Syekh Daud dia memang buat cara macam tu. Nak yang real punya fiqh, Bughiyatul Tullab. Memang real punya fiqh. Ini dia dah masuk tasawuf sikit. Jadi ketika nak macam mana? Tasliman. Antaranya kalau kita tengok ni yang tasliman, iaitu tasliman duduk kat mana? Duduk bawah ni. Tu tasliman. Maksud tasliman tu apa? Menyerah diri. Menyerah diri. Maksud menyerah kerana tu ketika kita takbir, Allahu Akbar. Apa tanda tu? Kalau orang kata jangan bergerak, kita buat apa? Jangan bergerak, kan? Surrender.
Allahu Akbar, maha besar Allah, maha besar, aku surrender. Berapa kali kena surrender? 3 kali, 4 kali. 3 kali 4 kali. Nak sebut 4 kali tak kena juga, nak sebut 3 tak kena juga. 3 kali 4 kali. Ketika takbiratul ihram, tasliman, maksudnya surrender. Aku surrender, ya Allah, aku ni memang aku ni bodoh, aku tak gerti, aku segala-galanya lah, aku lemah, surrender. Allahu Akbar, hilang dah yang tadi tu. Standard lah sebenarnya. Allahu Akbar, surrender, betul, hilang dah surrender tu. Standard lah. Lepas tu baca apa semua, betul? Sekali lagi tak cukup lagi, surrender kali kedua, nak rukuk. Allahu Akbar. Oh Allah, Allah Maha Besar. Bukan dunia, bukan dunia. Tadi aku silap. Masa Allahu Akbar yang pertama aku dah membesarkan Engkau ya Allah. Ketika baca Fatihah dah melayang dah. Esok nak pergi mana, lusa nak pergi kerja, banyak tak siap. Ni cuti nak pergi bercuti 2 hari, tapi bini duk bising, susahlah anak ini tak payah curan lagi. Kata Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Habis jadi dunia Maha Besar pula. Habis daripada tu, habis nak rukuk dah. Allah, lupalah. Mayang. Jadi nak rukuk apa? Allah, surrender balik. Allah, sorry. Macam tu. Apa dia? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dunia kecil. Yang tadi aku fikir tu kecil. Allah Maha Besar. Allah tak ada melainkan daripada Allah. Allahu Akbar, rukuk. Lepas tu hilang. Sami Allah hamidah. Sekali lagi surrender. 3 sami Allah, surrender. Sebab kita sentiasa lupa kan. Kita kan manusia, nasya, daripada perkataan nasya. Manusia tu pada perkataan nasya maksud lupa. Manusia tempat lupa kita lah tu. Jadi lupa. Walaupun baru beberapa saat, sami Allah liman hamidah, angkat lagi tangan, surrender lagi, tasliman lagi. Kemudian sujud tak ada. Sujud, bangun balik. Bangun tak adalah angkat tangan tu kan, tak adalah. Nak rukuk ada sekali lagi, surrender balik. Kenapa? Dah berangan dah masa sujud, masa baca tadi berangan dah. Surrender pula, surrender. Ketika apa? Ketika nak rukuk. I'tidal, surrender sekali lagi. Dah berapa kali dah tu? 1 takbiratul ihram, nak rukuk, bangun daripada rukuk, i'tidal kan? Lepas tu dah 3 dah. Lepas tu habis semua, sujud yang kedua, bangun nakat yang kedua, tak ada angkat tangan yang tu. Tak ada. Duk perhati juga, ada orang 4 rakaat dia angkat lepas sujud yang kedua tu, nak naik rakaat yang kedua tu, sujud yang kedua pada rakaat yang pertama, nak naik pada rakaat yang kedua tu angkat tangan juga. Tak angkat tangan situ. Dia 3 kali je. Ketika takbiratul ihram angkat tangan, ketika nak rukuk angkat tangan, ketika bangun daripada rukuk 3 je. Masa sujud semua tak ada apa-apa. Kalau angkat tangan ketika sujud, confirm Syiah. Tu lah. Dia angkat tangan macam ni main tepuk amai-amai. Jadi lepas tu bangun pada rakaat yang kedua tu tak angkat, tak ada apa-apa, biasa je, terus letak. Kemudian nak rukuk ada lagi, surrender lagi. 4, surrender lagi. Kemudian bangun nak i'tidal, bangun daripada rukuk, surrender lagi. 5 kali. Lepas tu 5 kali lah semua. Lepas tu sujud habis gitu. Pada lepas tahiyat awal tu baru ada angkat tangan tu. Itu sekali pula. Jadi 5 kali, 2 rakaat 5, 2 rakaat 5, 2 rakaat 5. 5 kali surrender. 5 kali surrender, tasliman. Macam mana pun kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan istilah tasawuf. Takhaddu'an ataupun khudu', takhasyu'an, khusyuk, taraghuban, tamalluqan. Semua tu istilah-istilah tu. Khudu' tu apa, khusyuk tu apa, kita akan bahas juga bulan depan. Wukuf, tazallul, taslim pun ada, sana, pujian, tabazzul, takhaddu', takhasyu', julus, duduk. Kemudian tasyahud, tamalluq. Habis kot tarahum. Habis kat situ lah. Jadi kita akan sambung bulan depan lah ni. Pukul apa dah ni? Iyalah. Elok lah tu. Berhenti lah sejam. Jadi kita akan sambung bulan depan. Tanda dekat maksud takhaddu'an tu. Dan takhaddu'an. Benda apa takhaddu'an? Istilah-istilah tasawuf yang digunakan dalam kitab ni. Wallahu a'lam. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.